Endang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Terima kasih Tuan Pengerusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama berbahas dalam peringkat jawatan kuasa ini. Pertama sekali, butiran 020-300 kawalan penyakit. Kita tahu daripada maklumat yang terkini daripada Kementerian melalui ketua pengarah adalah berhubung dengan penyakit denggi, iaitu dari Januari hingga Oktober 2010 seramai 40,496 kes berbanding dengan 33,937 kes pada tahun yang lepas, iaitu peningkatan sebanyak 19%, dan kematian didapati 61%, iaitu 119 kes, di mana tahun sudah 74 kes pada tahun 2009. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah sebenarnya yang dijalankan oleh peranan dan juga aktiviti kombi, iaitu Communication for Behavioral Impact, di mana 825 lokaliti telah berjaya ditubuhkan. Apakah peranan yang dimainkan oleh mereka dalam mengawal masalah denggi yang meningkat dan begitu menggerunkan sekarang ini, iaitu peningkatan 61% dari segi kematian. Dan baru-baru ini kementerian telah mengambil salah seorang ikon Aznil Nawawi sebagai ikon untuk mencegah denggi pada tahun 2010 ini. Apakah program yang dijalankan oleh beliau dalam membantu kementerian untuk mengurangkan kes-kes denggi dalam negara kita ini, dan apakah beliau ini mengenakan bayaran ataupun sagu hati yang diberikan kepada beliau apabila diambil beliau sebagai ikon untuk pencegahan kempen anti denggi ini. Dan saya ingin juga mengetahui, selama ini kita tahu denggi ini dia berlaku di kawasan-kawasan pembangunan, kawasan-kawasan bangunan-bangunan baru dibangunkan, dan berapakah jumlah syarikat-syarikat yang telah dikenakan denda disebabkan oleh mereka ini membiak jentik-jentik denggi ini. Karena kita tidak mahu hanya masyarakat individu saja yang dikenakan denda, tapi syarikat-syarikat yang besar ini terlepas. Dan ada juga pada tahun ini kita dengar ada sebuah hospital yang didenda disebabkan oleh terdapatnya jentik-jentik denggi di dalam hospital tersebut. Jadi saya rasa ini merupakan perkara-perkara yang rakyat ingin tahu, syarikat-syarikat besar manakah yang telah dikenakan denda disebabkan oleh jentik-jentik nyamuk Aedes ini. Yang keduanya tentang penyakit juga kawalan penyakit, iaitu penyakit TB yang sekarang ni kita nampak statistiknya menaik disebabkan oleh pendatang-pendatang dari negara jiran datang ke negara kita. Mungkin pendatang dengan izin ataupun pendatang tanpa izin. Mungkin dengan izin ini kita telah melakukan screening terhadap kesihatan mereka, tetapi yang tanpa izin ini lah yang menyebabkan ramainya menyebarkan masalah TB kepada masyarakat kita. Begitu juga apakah peranan yang dimainkan oleh kementerian apabila berlakunya kes-kes TB yang dirojok ke hospital, dan apabila kita dapati mereka ini disebarkan oleh pendatang-pendatang daripada negara jiran ini, apakah mereka ini dikenakan satu tindakan pihak berkuasa pergi mengambil mereka dan merawat ataupun paksa mereka ini dirawat. Dan kita tak maulah macam kes yang terjadi disebutkan oleh Singa Siput pagi tadi, kesan di perawatan TB itu menyebabkan kes-kes yang berlaku kecacatan yang seterusnya. Yang keduanya 060-300 penguatkuasaan farmasi. Ini saya dah beberapa kali menyebut, dan semasa Timbalan Menteri David Singh dulu pun dia pernah berjanji akan membawa ke Dewan ini Akta Barangan Perubatan. Saya rasa ini perlu diberi perhatian serius oleh pihak kementerian, kerana kita lihat mutakhir ini banyak iklan-iklan yang disiarkan di dalam surat khabar dan juga di dalam media-media menyatakan banyak alat-alat perubatan yang boleh digunakan oleh masyarakat dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Kalau dulu kami pernah menerima voucher Sonotron yang mengatakan segala mak nenek, orang Kedah kata segala mak nenek penyakit boleh sembuh, daripada asma, daripada diabetes, hypertension, semua boleh disembuhkan dengan kita memancarkan aliran Sonotron ini kepada tempat sakit. Kalau asma, pancar di dada. Kalau lutut sakit, pancar di lutut. Kalau diabetes ulcer, pancar tempat ulcer tersebut. Ini menyebabkan masyarakat menjadi keliru
selagi kita tidak mempunyai akta ini, saya rasa mereka akan mempercayai bahawasanya ia boleh menyembuhkan penyakit tersebut, dan seterusnya mungkin ulcer sembuh tetapi diabetiknya tidak pergi ke mana. Alas sekali mereka akan meninggal dunia disebabkan oleh keseriusan penyakit diabetes tersebut. Jadi saya harap pihak kementerian dapat memberi perhatian terhadap peralatan perubatan ini, kerana banyak sangat saya nampak pada hari ini iklan-iklan yang disiarkan di media-media dalam negara kita. Yang ketiganya 080000 lembaga promosi kesihatan diperuntukkan sebanyak 15 juta. Kebetulan sahabat saya dulu menjadi pengarah di sini. Jadi saya ingin bertanyalah kepada pihak kementerian, apakah yang telah dilakukan oleh lembaga promosi kesihatan ini untuk menyedarkan masyarakat ataupun untuk mempromosikan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan oleh pihak kementerian. Kerana kita tidak mahu masyarakat tidak sedar, macam selalu saya sebut tentang tabung bantuan perubatan. Mereka nak mendapat bantuan perubatan tetapi peruntukan di bawah kementerian tidak ada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi masalah ini mungkin terjadi di peringkat bawah kerana promosi tidak terang ataupun tidak jelas kepada masyarakat. Jadi saya ingin tahu apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh lembaga promosi kesihatan ini sebanyak 15 juta diperuntukkan. Yang ke seterusnya 100-600, iaitu dalam program NKRA untuk kit pemakanan bernutrisi sekolah luar bandar. Kalau di dalam Kementerian Pelajaran kita telah bahas berhubung dengan program susu untuk kanak-kanak sekolah. Di dalam bajet Menteri Keuangan telah mengumumkan tentang multivitamin yang akan diberikan kepada murid-murid ataupun kepada masyarakat di luar bandar. Jadi dalam NKRA kit makanan bernutrisi ini, saya ingin mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kit pemakanan bernutrisi ini. Apakah ianya tidak bertindih dengan yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan? Kerana ini khusus disebut sekolah-sekolah di luar bandar. Peruntukan sebanyak 4 juta. Apakah kita tidak ada cara-cara lain untuk memberi makanan-makanan bervitamin ini, misalnya soya ke makanan segar terdiri daripada masakan-masakan dari masyarakat kampung. Kemudian 032700 berhubung dengan psikiatrik. Ini pun satu lagi masalah. Saya terbaca dalam siaran akhbar pada 14/11 tahun 2010 ini, mengatakan ada 11.3% rakyat negara kita yang menghadapi masalah mental, iaitu lebih kurang 3.3 juta. Dan pengusi 3.3 juta ini boleh ada di setiap kawasan. Mungkin di kawasan Parlimen Menteri pun mungkin ada ramai 3.3 juta jumlah pesakit mental ini. Jadi ingin saya tanya kepada kementerian, bagaimanakah persiapan kita untuk menghadapi masalah penyakit mental ini? Kerana dalam suasana kehidupan masyarakat yang penuh dengan stres sekarang ini, mungkin kalau ada sikit jin ataupun genetik mak ataupun bapa dia yang mempunyai masalah ini, mungkin kemungkinan besar anak-anak besok akan menunjukkan dia punya simptom-simptom ke arah sama ada psikotik ataupun neurotik kepada masalah mental ini. Jadi saya harap pihak kementerian perlu memberi penekanan kepada masalah psikiatrik ini, kerana saya pernah mengendalikan satu kes, dia menyembelih isteri dia. Pengurusi sembelih isteri, kami tanya kenapa sembelih isteri, dia kata tidak, dia sembelih ikan haruan yang besar. Sehingga kami terpaksa letakkan dia di dalam sel, dalam ward. Memang benar dia mempunyai masalah mental kerana dia buang najis di situ dan dia memakan najisnya sendiri dan melumur di badan dia. Kemudian kami pun hantar dia ke Tanjung Rambutan untuk disimpan di Tanjung Rambutan seumur hidup lah. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian oleh kementerian, kerana ramai sekali kes-kes pembunuhan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai masalah psikiatrik ini. Kemudian 020400 iaitu pendidikan kesihatan. Kita tertarik apabila kementerian melalui sekolah-sekolah telah mengadakan program doktor muda. Jadi saya ingin mendapat penjelasan apakah seterusnya program yang kita jalankan untuk program doktor muda di sekolah-sekolah ini. Apakah mereka ini akan ataupun dimudahkan untuk kita salurkan mereka ini ke dalam NGO yang berhubung dengan pengendalian kesihatan.
diajar mereka cara-cara CPR misalnya, ataupun cara-cara mengendalikan kes-kes emergency, agar mereka ini apabila masuki masyarakat kelak, mereka tidak menjadi takut ataupun gelabah apabila berhubung ataupun bertemu dengan pesakit-pesakit yang di depan mata mereka. Dan akhir sekali, Tuan Pengerusi, 00902 berhubung dengan, mungkin ada sangkut paut dengan putatan tadi, iaitu quarters di Queen Elizabeth Hospital. Walaupun saya berada di Kedah, tapi saya tahu ada masalah di Queen Elizabeth. Ini quarters Hosman dia. Berapa kali saya dah lihat, memang cukup teruk lah. Kalau boleh sekurang-kurang cat semula lah, kerana memang ia tak sesuai untuk diduduki oleh petugas-petugas kesihatan. Kita kata kesihatan, jaga kebersihan, tapi kuartus itu memang nampak begitu teruk sekali dengan kain-kain yang disidai. Kuartus itu di tepi jalan, lalu saja kita depan tu memang agak menyakitkan mata kita memandanglah. Dah lah hospital retak dan akan dibina semula, alhamdulillah lah. Tapi kuartus saya harap pihak kementerian beri perhatian yang sungguh-sungguh. Itu saja, Tuan Pengerusi. Terima kasih.